Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اقتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا fala qada'a alaihi wala kaffarata wa huwa sahih. Baik, hadis yang pertama daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan bercelak bagi orang yang berpuasa. Dan hadis yang kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkenaan orang yang makan dan minum pada bulan puasa dalam keadaan terlupa. Jadi hadis yang pertama iaitu hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya iktahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercelak sedangkan ia seorang yang berpuasa. Dan kata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah la yasihu fihi syai'. Yani maksud dia tidak ada satu pun hadis yang sahih pada bab ini. Ini berkaitan dengan celak ni lah. Jadi hadis-hadis berkenaan dengan celak ni dhaif. Baik. Jadi dalam mazhab kita iaitu mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Hanafi, celak tidak membatalkan puasa. Celak tidak membatalkan puasa. Bahkan dalam mazhab kita, walaupun orang yang bercelak tu dia rasa di halqum dia, dia rasa di halqum, dia rasa celak tu. Baik. Itu dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Bahkan di sisi mazhab kita Syafi'i, celak tu kita katakan tak membatalkan puasa, sehingga kan kalaulah dia rasa celak tu di halqum dia, tetap juga tidak membatalkan puasa. Adapun di sisi mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali, celak tidak membatalkan puasa kecuali jika ain tahakkuk, pasti ain celak tu sampai di halqum. Bila dah tahakkuk sampainya celak tu di halqum, maka batal di sisi mereka. Adapun maknanya pakat-pakat kata boleh pakai. Boleh pakai. Cuma di sisi kita mazhab Syafi'i boleh pakai walaupun rasa di halqum. Tapi mazhab Maliki dan mazhab Hambali boleh pakai, tapi kalau sampai ke halqum membatalkan puasa. Kemudian sandaran hukumnya berkenaan dengan boleh yarhamukallah, berkenaan dengan sandaran hukum berkenaan dengan keharusan untuk bercelak ni bukanlah hadis ni, sebab hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif, maka dia tidak dapat berdiri sebagai hujjah dalam masalah hukum. Tapi kerana berdasarkan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah, asal pada sesuatu tu adalah harus, berdasarkan kaedah tersebut. Dan begitulah hukum ubat titis mata. Bila kita dah faham sini, hukum ubat titis mata tu, orang yang sakit mata ke di bulan Ramadan, jadi dia nak titis mata dia dengan air mur tu ke, dan
ubat-ubat selain itulah. Jadi hukum dia samalah. Hukum dia sama walaupun dia rasa tidak batal. Bismillah. Bismillah. Baik, itu yang pertama. Ini kita ambil dua hadis ya. Dan kedua daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba au syariba fa akala au syariba. Yani barang siapa yang lupa sedangkan ia sedang berpuasa lalu ia makan ataupun minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kerana sesungguhnya Allah Taala yang bagi dia makan dan Allah Taala yang bagi dia minum. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Dan dalam Walil Hakim katanya, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata. Barang siapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan dalam keadaan terlupa, maka tiada qada' ke atasnya dan juga tiada kafarah. Jadi hadis yang kita baca ni menunjukkan bahawasanya orang yang berpuasa apabila dia makan dan minum dalam keadaan terlupa, maka perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa. Perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa. Begitu juga tidak wajib ke atasnya qada' dan tak wajib ke atasnya kafarah. Seperti mana dalam hadis dalam yang kedua tu, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata. Jadi inilah pandangan jumhur, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Syafi'i dan pandangan mazhab Hambali. Itu orang yang makan dan minum dalam keadaan terlupa, puasanya sah. Puasanya perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa dia, dan dia cuma perlu teruskan dia punya puasa dan tidak ada qada' ke atasnya dan juga tidak ada kafarah. Wajah dalalah dia apa dia? Wajah dalalah dia perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutimma saumah, maka hendaklah disempurnakan puasa dia. Nabi suruh untuk sempurnakan puasa. Dan Nabi sebut pula kata puasa. Masih lagi dinisbahkan puasa tu kepada dia. Falyutimma saumah. Jadi kalaulah puasa tu dah batal, maka tak disuruh sempurnakan, tapi disuruh imsak. Faham? Macam kita orang yang lupa niat kan, bukan yang suruh sempurnakan puasa, tapi dia wajib imsak waktu tu, ataupun dia dah batal puasa dia, kita tak katakan sempurna, tapi dia kena imsak. Maknanya dia kena tahan diri dia daripada makan dan minum. Adapun puasa dia tak jadi dah. Tapi dalam hadis ni Nabi suruh sempurnakan, falyutimma saumahu, dan Nabi sebut saumahu, puasanya. Maka diihtimalkan atas hakikat lah puasa puasa pada syarak. Baik. Dan begitu juga di akhir hadis tu, fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah bagi dia makan dan telah bagi dia minum. Di sini pun menunjukkan ke atas sahnya puasa. Sebab di sini ada isyarat perbuatan dia tu tidak dinisbahkan kepada dia. Faham? Tetapi nak bagi tahu Allah Taala yang bagi dia makan, Allah Taala yang bagi dia minum. Tapi tak nisbahkan perbuatan tu kepada seorang hamba tadi. Jadi ni ketiga jumhur macam itulah hukum dia. Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali. Berbeza dengan mazhab Maliki, mereka pakai kias. Mazhab pakai kias. Orang yang Allah sallallahu Muhammad makan dan minum secara terlupa, orang ni dia kena imsak, dia wajib imsak, dan dia kena qada' puasa tersebut. Faham? Dia maknanya batal lah puasa dia tu. Batal puasa, dia wajib imsak, lepas tu
lepas tu qada. Ini mereka pakai kias. Pakai kias apa? Kata Ibnu Daqiq, qala Ibnu Daqiq al-Aid wa huwa al-qiyas fa inna as-sauma qad fata ruknuh. Maka sesungguhnya puasa tu telah hilang rukunnya. Wa huwa min babil ma'murat. Dan ianya daripada bab yang disuruh, perkara-perkara yang disuruh. Dan kaedah menyebut wal qaidatu anna nisyan la yu'athiru fil ma'murat. Jadi kaedahnya benda yang terlupa tu, nisyan tu tidak bagi kesan pada ma'murat. Jadi walaupun dia terlupa tapi tak bagi kesan. Faham tak? Tidak bagi tidak memberi kesan. Bismillah. Jadi kena puasa dia batal. Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Dan hadis ni kalau kita tengok hadis ni umum. Iaitu umum sama ada makan sedikit dan juga makan banyak. Yang mana dalam hadis tu Nabi SAW sebut fa'akala aw syariba. Lalu dia makan ataupun dia minum. Dia terlupa lalu dia makan dan dia minum. Tanpa dikaitkan makan banyak ataupun makan sikit. Menunjukkan sama saja. Sama ada dia makan banyak ataupun dia makan sikit, kalau terlupa puasa dia sah. Maknanya tidak membatalkan perbuatan tersebut, tidak membatalkan puasa dia. Dan inilah pendapat yang muktamad, pendapat yang dipegang dalam mazhab kita Syafi'i. Kemudian adakah di sini ulama khilaf, adakah jima' secara terlupa ambil hukum makan dan minum secara terlupa? Sebab dalam hadis ni Nabi SAW sebut man akala man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba. Mana ditakhsiskan, disebut, mana dikhususkan sebut makan dan minum sahaja, tapi tak sebut jima'. Faham kan? Tapi tak sebut jima'. Jadi adakah hukum tu hanya kena pada hanya khusus pada makan dan minum? Jima' tidak. Okey. Jadi jumhur dia mengkiaskan kepada jima' juga. Maknanya jima' secara terlupa tidak membatalkan puasa dan juga tidak kena kafarah. Jadi tak ada qada lah, puasa dia tu sah, dia cuma kena sempurnakan puasa dia. Jadi dikiaskan. Lepas tu berkenaan dengan hadis Nabi SAW sebut makan dan minum sahaja. Jadi sebut tu bukanlah bermaksud hukum tu hanya hanya terkait dengan makan dan minum saja. Tapi dikaitkan makan minum sebab ghalibnya berlaku nisyan tu adalah pada makan dan minum. Jadi disebut makan dan minum. Bukan bermaksud hukum tu hanya pada makan dan minum sahaja. Berbeza dengan mazhab Imam Ahmad. Satu kaul dia dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang jima' secara sengaja secara terlupa, orang yang jima' dalam keadaan terlupa seperti orang yang jima' dalam keadaan sengaja. Faham? Jadi di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia ni Bulughul Maram, dia datangkan hadis kedua ni, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada alaihi wala kafarah. Satunya dia nak rad. Maknanya dia nak tolak pandangan yang mengatakan puasa orang yang makan secara terlupa batal. Faham? Maknanya batal. Fala qada alaihi. Maknanya bila batal kena qada. Bila batal mesti kena qada. Jadi dia nak tolaklah orang yang mengatakan mewajibkan qada orang yang makan secara terlupa di bulan Ramadan. Dia nak menolak pandangan yang mengatakan wajib qada puasa. Wajib qada puasa orang yang makan secara terlupa pada bulan Ramadan. Dan yang kedua, nak tolak pandangan yang membezakan antara jima' dan makan dan minum. Nak tolak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua pandangan tersebut.
Baik. Kemudian apa lagi diambil daripada hadis ni? Dan antara yang kita dapat juga daripada hadis ni, yang mana disebut man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang terlupa sedangkan dia tu orang yang berpuasa. Di sini sebut dia orang yang berpuasa tanpa dikaitkan puasa wajib ataupun puasa sunat. Yang ni apa ni, di sini itlaq, maknanya tidak dikaitkan. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam, hukum ni terpakai pada puasa wajib dan juga puasa sunat. Sebab kerana hadis ni sebut secara itlaq, iaitu tidak dikaitkan puasa wajib ke puasa sunat. Dan hanya sebut man nasiya wa huwa shaimun, as-shaimun. Jadi hukum ni terpakai pada puasa wajib dan juga puasa sunat. Kemudian suruhan dalam ayat dalam hadis tu fal yutimma saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasa dia. Jadi adakah arahan tersebut, suruhan amar tersebut amrun lil wujub ataupun amrun lin nadbi? Jadi jawapan dia tengok pada jenis puasa. Lihat kepada jenis puasa. Kalau puasa tu puasa wajib, maka suruhan tu lil wujub. Kalau puasa tu puasa sunat, maka suruhan di situ lin nadbi. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Nabi sebut satu yang hukum nak membatalkan puasa yang wajib, satu hukum dia haram. Sama juga solat yang wajib, kita nak keluar daripada ibadat yang wajib, hukum dia haram. Begitu solat, puasa tak boleh. Adapun sunat boleh. Dalam hadis yang lain Nabi sebut as-saimul mutatawwi' amiru nafsihi. Fa in syaa shama wa in syaa aftara. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang orang yang berpuasa sunat, dia ni ketua bagi diri dia. Kalau dia nak puasa, kalau nak puasa dia puasa, kalau nak berbuka dia boleh berbuka. Orang yang puasa sunat, itu puasa sunat. Dan antaranya hadis yang kita baca hari itulah hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa. Lepas tu Sayyidina Aisyah kata, dihadiahkan kepada kita hais. Dia lana hais. Nabi kata, hari ini tunjukkan aku. Lepas tu Nabi makan. Nabi bagi kata aku tadi berpagi-pagi dalam keadaan puasa. Menunjukkan dapat faham daripada situ harus untuk seseorang tu keluar daripada ibadat puasa sunat. Kemudian perkataan man nasiya di sini zahirun fi anna man takarrara minhu al-iftar nasiyan fil yaumi la yuftiru aidan. Kata barang siapa yang terlupa walaupun terlupa tu berkali-kali, sehari tu 3 kali makan. Pagi makan terlupa, tengah hari makan, petang makan. Terlupa 3 kali, adakah batal puasa? Tetap tak batal puasa. Walaupun berlaku iftar tersebut, buka puasa tu dalam keadaan terlupa tu berkali-kali. Sebab dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yukhassis al-hukma bi adadin muayyan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebutkan hukum tu dengan jumlah yang tertentu. Faham tak? Lainlah kalau disebut dalam jumlah yang tertentu. Macam hadis sebab tu dalam hadis bangun daripada tidur tu, iza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu salasan atau salasa marrat. Tak ingat, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Jadi Nabi SAW kata, apabila seseorang tu istaiqadha ahadukum, bila seorang daripada kamu tu bangun daripada tidur, maka jangan dia celup tangan dia dalam bejana, dalam bekas
sehinggalah dia basuh tangan dia tiga kali. Ulama kata apa? Di sini Nabi ghayahkan basuh tu dengan 3 kali. Faham tak? Basuh tu dengan 3 kali. Maka tak hilang hukum karahah tu. Karahah pada bila masa karahah, bila dia zon kata tangan dia ni mutanajis. Kita mengaji dah. Kalau yakin harus, maknanya nak celup dalam air yang kurang daripada 2 kolah. Kalau yakin mutanajis, kalau yakin suci harus. Yakin najis haram. Kalau tak yakin, maknanya dia syak, maka hukum dia makruh. Dan hilang makruh tu dengan basuh 3 kali. Kalau basuh 2 kali masih lagi tak hilang makruh tu. Sebab dalam hadis tu digoyahkan dengan 3 kali. Itu ada sebut adat. Tapi dalam ni tak ada sebut adat manasiyah. Barang siapa yang lupa. Jadi siapa yang lupa dalam sehari tu banyak kali dia terlupa makan banyak kali, maka selagi mana dia terlupa, maka puasa dia tu, perbuatan dia tersebut tidak membatalkan puasa, dan puasanya sahih. Dia cuma perlu menyempurnakan puasa. Adapun dia terlupa, lepas tu dia ingat terlupa tu membatalkan puasa, lepas tu dia makan, itu macam mana pula? Dia ingat terlupa batal puasa, lepas tu dia makan. Tu nanti dalam bab puasa kita ngajilah, insya-Allah. Dalam 15 Ramadan nanti, insya-Allah. Tak ada halangan kita baca nama apa kitab tu? Bayuri. Jadi hari ini cukup kot dua hadis. Dia satu lagi sebab Rasulullah Muhammad teringat ni berkenaan dengan satu pasal jima' tu, sebab ada hadis pasal jima' tu kita akan mengaji nanti. Ada hadis belakang-belakang nanti. Itu berkenaan dengan itu pun kita dah baca dah dalam bab puasa. Seorang sahabat Nabi tu dia jima' isteri dia. Lepas tu dia jumpa Nabi SAW, dia kata halak tu. Dia kata halak tu. Lepas tu Nabi kata ma ahlakaka, apa yang membinasakan kamu? Dia kata apa tu, waqa'tu mraati. Aku telah jima' isteri aku. Jadi kat situ Nabi SAW tak ada tanya pun dia terlupa ke ataupun dia tak terlupa ataupun sengaja. Faham tak? Ada situ antara berlaku khilaf tu, khilaf ulama ni. Maknanya adakah jima' tu seperti hukum makan dan minum ataupun tidak. Dalam hadis tu tak sebut laki tu secara sengaja jima'. Jadi ulama jawab ada dalam hadis tu. Apa dia perkataan ni halak tu. Dia tak disebut halak tu. Jadi bila orang tu sengaja. Apa nak kata halak tu kalau dia terlupa. Faham tak? Sebab kalau terlupa apa dia? Unsi tu. Kalau terlupa tak ada lah dia nak sebut halak tu. Faham tak? Tak berdosa lah sebab dia terlupa. Tapi dia sebut halak tu. Menunjukkan dia buat tu memang dalam keadaan dia sengaja. Jadi selebihnya kita akan tengok hadis tu lah nanti baca di belakang nanti. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.